Arab Saudi telah memutuskan untuk mengambil tindakan tegas terhadap Iran di tengah-tengah peningkatan ketegangan baharu di Teluk. Perkara ini bukan sekadar isyarat simbolik, tetapi perubahan sikap sebenar. Selepas serangan baharu dikaitkan dengan Iran ke atas wilayah Arab Saudi dan struktur di rantau itu, Riyadh kini kurang berhati-hati dan mula bertindak terus. Pesanan itu sangat tegas, kesabaran telah habis. Dan kini, kerajaan mahu menghentikan kemarahan krisis ini sebelum ia menelan seluruh Timur Tengah. Pada 21 Mac 2026, Arab Saudi mengusir atase tentera Iran, pembantu dan 3 anggota kedutaan Iran. Mereka diberi 24 jam untuk keluar negara selepas diisytihar persona non grata. Secara ringkasnya, Arab Saudi memberitahu Iran bahawa kehadiran seperti itu tidak akan lagi diterima pada ketika itu. Ini langkah yang paling ketara dan paling tegas setakat ini, bukan putus hubungan sepenuhnya, tapi satu tamparan diplomatik serius, jarang berlaku dan berakibat besar. Beberapa hari sebelum itu, pada 18 Mac, Menteri Luar Arab Saudi, Faisal bin Farhan, telah menaikkan nada. Beliau berkata, Arab Saudi berhak bertindak balas ketenteraan terhadap Iran dan menegaskan kepercayaan antara kedua-dua pihak telah musnah. Kenyataan itu dibuat selepas Riyadh diserang peluru berpandu balistik. Kerajaan di sini adalah pusat cerita ini. Perubahan ini dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi dan diketahui umum pada minggu ketiga Mac. Semuanya kini tertumpu di Riyadh yang berubah daripada ibu kota pemerhati kepada ibu kota yang bertindak balas. Namun, reaksi Arab Saudi bukan sekadar mengusir diplomat. Pada 19 Mac, Riyadh menjadi tuan rumah mesyuarat menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bagi membincangkan keselamatan dan kestabilan serantau. Turut hadir ialah wakil-wakil dari negara seperti Bahrain, Mesir, Jordan, Kuwait, Pakistan, Qatar, Turki, dan Emiria Arab Bersatu. Ini menunjukkan Arab Saudi mula mengubah rasa tidak puas hati di negara-negara menjadi tekanan serantau yang diselaraskan. Riyadh menghimpunkan sekutu, menyatukan pendirian, dan memperkukuh kepungan politik terhadap Tehran, bukannya bertindak sendirian. Perubahan ini ada sebab jelas. Negara Teluk menyatakan serangan Iran kini mengancam lapangan terbang, tenaga, perdagangan, pelayaran, dan orang awam, bukan lagi isu jauh. Pada 25 Mac, wakil negara-negara itu ke PBB menyatakan mereka menghadapi ancaman kewujudan. Ungkapan itu memang kuat, tetapi ia membantu untuk memahami betapa besarnya ketakutan tersebut. Dalam perbahasan yang sama, Ketua Hak Asasi Manusia PBB memberi amaran bahawa serangan yang disengajakan terhadap orang awam dan infrastruktur awam boleh dianggap sebagai jenayah perang. Maksudnya, bukan hanya persaingan politik yang dipertaruhkan, tetapi juga perasaan konflik ini di luar kawalan dan melanda pusat ekonomi serta bandar utama rantau itu. Mereka menunggu berminggu-minggu, Washington menekan Iran dan mengancam meluaskan peperangan. Namun, negara-negara Teluk sendiri telah memberi amaran kepada Amerika bahawa serangan yang lebih besar boleh mencetuskan tindakan balas yang dahsyat terhadap loji tenaga dan loji penyahgaraman, struktur penting untuk kelangsungan hidup seluruh bandar. Menurut Reuters, amaran ini begitu serius hingga Donald Trump menarik diri daripada meningkatkan serangan segera ke atas infrastruktur elektrik Iran. Reaksi Arab Saudi dan negara-negara Teluk bukan saja terhadap Teheran, tetapi juga untuk tunjuk kepada Washington bahawa rantau ini sudah sampai hadnya. Perkara ini membantu menjawab bagaimana dan mengapa Arab Saudi bertindak dengan pengusiran diplomatik, ancaman tindak balas, kerjasama serantau, dan tekanan antarabangsa. Kenapa mereka bertindak sedemikian? Kerajaan sedar meminta semua pihak bertenang sudah tidak mencukupi. Perang itu mula mengancam bekalan, ekonomi, keselamatan dalaman, dan keseimbangan di Teluk. Dan ada satu lagi perkara penting pada tahun 2023. Arab Saudi dan Iran telah menyambung semula hubungan diplomatik dalam usaha untuk mengurangkan ketegangan. Kini, usaha itu sedang terhakis oleh serangan dan kehilangan kepercayaan. Apabila satu perjanjian pemulihan hubungan gagal melindungi bandar, pelabuhan, dan kemudahan strategik, ia kehilangan kekuatan politik dengan sangat cepat.
Jadi tafsiran yang paling jelas ialah ini, Arab Saudi telah memutuskan untuk berhenti menyerap kejutan itu secara senyap. Kerajaan itu tidak mengisytiharkan perang terbuka terhadap Iran, tetapi bertindak tegas mengekang ofensif Iran dan mengasingkan Tehran secara diplomatik dan serantau. Riyadh meningkatkan kos politik serangan, memanggil sekutu, menekan PBB, dan memberi amaran langkah seterusnya mungkin lebih serius. Bagi ramai penganalisis, ini adalah permulaan fasa baru di Teluk. Kurang toleransi, lebih koordinasi Arab, dan usaha menghalang Iran terus mengekspor ketakutan, tekanan, dan ketidakstabilan ke rantau ini.